Assalamualaikum Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, sempena hari Khamis, yang hari yang akan menerjah kepada hari yang berkat, penghulu segala hari, iaitu pada malam ini insya-Allah kita lepas maghrib kita akan masuk kepada hari Jumaat, Yaumul Barakah, Yaumul Sayyidul Ayyam dalam seminggu, dan insya-Allah pada hari ini hari yang bertepatan juga dengan janji temu kita. Kita akan bersama-sama pagi ini selama 1 jam insya-Allah, yang mana anjuran program ini bersama DRL Consultation dan juga Pusat Islam Universiti Perguruan Sultan Idris UPSI yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita masih lagi insya-Allah menunggu sahabat-sahabat yang bersedia untuk bersama dengan Fik Wanita insya-Allah. Fik Wanita pada hari ini kita akan bincangkan secara langsung insya-Allah, iaitu istihadah. Suatu topik yang kita bawakan yang menjadi topik yang selalu orang pening pening sebab berkaitan dengan istihadah ini, sesuatu yang sangat-sangat, nak kata dia ada kaedah dia. Tapi apabila kita melihat kepada keadaan individu, kadang-kadang berlaku macam-macam keadaan. Dia berlaku seperti seolah-olah menjadikan kita ni mutahayyirah. Apa itu mutahayyirah? Bingung. Ulama melaksanakan, mengumpulkan bab, bab mutahayyirah, iaitu seseorang yang bingung di dalam permasalahan haidnya. Jadi insya-Allah sebelum kita nak bermula, kita jemput dahulu sahabat-sahabat yang sudah nampak gaya ada yang dah bersama dengan kita. Puan Rohaizah, Nur Safina, Maryam, Puan Juraidah Al-Ali, Puan ataupun Cik, minta maaf kalau saya sebut Cik Puan lah, senang ya. Ni sahabat-sahabat daripada UPSI. Nur Sahara, okey, Cik Puan, siapa lagi? Cik Puan Laili Afzan, Cik Puan Hana Nisrina. Okey, boleh jemput kawan-kawan untuk bersama dengan kita dalam sahabat-sahabat UPSI, sama ada kaki tangan ataupun pelajar. Kita bukakan seluas-luasnya ruang ini, bagi tahu pada kawan-kawan, bagi link Zoom yang telah kita berikan. Terima kasih kepada Puan Eli dan mewakili Pusat Islam UPSI yang bersama kita menganjurkan program pada hari ini. Tajuk kita istihadah. Tajuk yang sangat-sangat popular, terutama di kalangan wanita. Ya, banyak persoalan-persoalan yang menyebabkan kita buntu ataupun menjadi bingung apabila berhadapan dengan haid. Bukan kita saja, para ulama pun sehingga menamakan bab ataupun suatu kitab yang namanya mutahayyirah, tentang darah wanita. Maka insya-Allah dengan petunjuk daripada Al-Quran, dengan petunjuk daripada hadis, kita akan cuba untuk rungkai persoalan tersebut dengan manhaj yang telah dibawa oleh para ulama, terutamanya dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah yang kita sama-sama pegang. Mudah-mudahan tidak berlaku kecelaruan dan ada jawapan terhadap persoalan kita yang selama ni buatkan kita rasa macam nak rasa tinggal solat rasa tak sedap. nak solat pula rasa sah ke solat aku kan. Darah ni darah haid ke ataupun darah istihadah. Baik. Jadi sahabat-sahabat, nampak gaya kita dah ramai sahabat-sahabat kita yang sudah masuk bersama dengan kita, dan sahabat-sahabat di FB Live, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin di situ. Sahabat-sahabat boleh tekan dahulu butang like
dan tekan butang follow. Kalau boleh tekan butang like lah, sebab insya-Allah kita akan banyak pengisian al-maklum. Kita pun fasa pemulihan negara hingga hujung tahun. Kita akan insya-Allah menjalankan majlis-majlis ilmu yang bukan sahaja dakwah nasihat saja, tetapi kita kait dan ikatkan dengan keilmuan, yang mana itulah yang akan menyebabkan kita duduk di dalam cahaya yang terang. Al-ilmu nur, cahaya itu terang. Siapa yang ada cahaya pada diri dia, insya-Allah dia akan jalan dengan selamat. Dia tidak akan jatuh, dia tidak akan terpesong. Kerana apa? Dia berjalan dengan ilmu, iaitu ilmu Allah yang merupakan cahaya di dalam hati dan kehidupan Muslim. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kalau ada apa-apa persoalan, saya memang sangat suka menggunakan medium Zoom ini untuk kita berinteraksi. So, jadi sahabat-sahabat boleh saja kalau nak tanyakan soalan, buka saja unmute mic, sama ada bukan di hujung pun tak apa, di awal-awal pun tak apa, tidak ada masalah untuk kita berinteraksi lebih mesra lagi. Kan, kita dah duduk jauh, jadi kita dekatkan dengan Zoom meeting ni insya-Allah, yang mana sahabat-sahabat yang duduk di luar di platform pusat pengurutan zakat, kan mengarut dah sebab kejap lagi pukul 11 saya ada program dengan pusat pengurutan zakat, tapi jam 10 ini insya-Allah siapa yang nak berikan soalan di ruangan komen di FB live kita boleh, tak ada masalah. Okey, saya pun memang banyak dapat soalan dan insya-Allah kita akan cuba untuk berkongsi apa yang boleh menyelesaikan persoalan-persoalan berkaitan dengan ibadah, ya, kerana istihadah, haid ini semuanya berkait dengan solat, dia berkait dengan puasa, dia berkait dengan Quran, dia berkait dengan suami, hubungan suami isteri, dia berkait dengan iddah. Uish, banyaknya. Kerana itulah kita kena teliti, kita kena lihat benar-benar hukum berkaitan dengan darah wanita. Okey, jom saya sharekan dahulu slide untuk sahabat-sahabat boleh tengok dan renung apa yang boleh kita ambil perhatian di dalam sekejap, kenapa dia jadi macam ni? Jadi. Okey, cuma yang ni kita pergi bawah lah kot. Ya, setting sikit. Okey. Okey tak dia jadi macam tu? Boleh nampak ataupun nak pakai full screen? Pakai full screen macam tu. Boleh komen? Kalau macam ni okey tak? Kalau okey, sebab dia Zoom nak pergi live streaming ke FB tu dia agak makan masa sikit. Tapi saya rasa, kejap, saya tengok, okey boleh. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat kita yang sudah memberikan Puan Rohaizah dan daripada Pusat Islam sendiri, Pusat Islam UPSI mengatakan, okey Ustazah. Baik, jom kita. Inilah poster kita yang telah kita wawarkan kepada kaki tangan UPSI dan juga student UPSI, dan sahabat-sahabat hari inilah kita akan bincangkan bersama-sama apakah istihadah yang kita nak sama-sama terajui, kita nak sama-sama tengok. Baik, Nabi SAW dalam hadis ini telah menyifatkan wasafah, iaitu sifat. Wasafa Rasulullah SAW dammul haid. Ya, dalam darah ini telah disifatkan beberapa sifat supaya orang perempuan dia tahu nak beza. Ya, dia ada dua. Yang paling penting kita tengok kejap lagi sebelum kita baca hadis ini, ada dua perkara di dalam haid dan nifas ini. Yang pertama, kalau kita tengok dua benda, haid dan nifas pula, haid dan istihadah. Yang pertama ialah tamyiz. Tamyiz. Ya satu ke ya dua tamyiz ni. Tamyiz. Mana? Ni. Maksudnya. Dia ada dua ya. Yang satu
tamyiz, lagi satu adat. Boleh lihat dulu. Anak saya kelas PDPR. Jadinya bergilirlah. Tadi anak saya kelas, sekarang saya pula kelas. Okey. Al-mumayyazat tamyiz lah. Tamyiz. Yang kedua ialah muddah. Ustazah bahasa Arab pula. Ustazah tak faham. Okey. Saya bagi dia punya terjemahan dia. Dua benda ni kita akan tengok berkaitan dengan nak bagi satu trademark ataupun kita kata apakah signal. Senang cakap signal. Signal kalau dia adalah haid dan apakah signal kalau dia adalah istihadah. Okey. Dua ini kita akan menyelesaikan sandaran iaitu tamyiz, iaitu perbezaan ciri. Perbezaan ciri. Ciri-ciri dia akan berbeza. Okey. So darah haid dia ada ciri dia dan istihadah dia ada ciri dia. Yang kedua kita akan tengok pada tempoh. Dan kedua ini memang sangat-sangat penting apabila kita mengalami suatu darah yang keluar daripada faraj kita, seorang wanita, maka dia kena tengok kepada dua ni. Dia ada ciri tak? Ciri darah haid ada tak? Kalau dia ada ciri darah haid, maka dia boleh jadi haid. So blue tick lah kepada haid. Tapi kalau dia tak ada ciri darah haid, baik kita tengok pula muddah. Boleh tengok kepada yang kedua, iaitu tempohnya. Tempoh dia boleh juga menjadi ukuran kepada dia adalah haid ataupun istihadah. Dua-dua ni boleh. Cuma sekiranya berlaku pertembungan di antara tamyiz dengan muddah, berlaku pertembungan di antara ciri-ciri dan tempoh, mana yang lebih kuat? So sahabat-sahabat boleh tulis di ruangan chat ataupun boleh tulis boleh unmute mic. Okay, rasa-rasanya lah di antara tamyiz ataupun ciri-ciri dengan tempoh ni, mana lagi kuat, mana yang lagi kita kata perfect untuk kita jadikan sandaran nak tahu darah ini adalah haid ataupun nifas. Boleh tulis dekat ruangan komen ataupun sahabat-sahabat yang berada di Zoom. Kalau boleh saya pick up lah namanya. Ada siapa nak jawab? Okey. Terima kasih kepada Agito Yiping. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi Kefish. Terima kasih Umi. Darah istihadah Umi. Bonda Umi Hawa. Natasha binti Zulkifli. Opah pun bersama dengan kita. Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sahabat-sahabat di Zoom. Sahabat-sahabat di Zoom. Okey, saya panggil nama Cik Puan Aisyah. Cik Puan Aisyah boleh unmute mic? Kalau berada di hadapan telefon ataupun laptop, Cik Puan Aisyah. Astagfirullah. Oh, saya tak boleh nak ni. Saya boleh mute kan tapi tak boleh unmute. Sebabnya saya walaupun saya host. Okey, dipersilakan Cik Puan Aisyah. Tadi dah okey dah tu. Saya nak tanya soalan. Kita nak berinteraksi sikit. Boleh? Okey, kalau tak ada Puan Nur Safina. Puan Nur Safina ada bersama dengan kita? Ada Ustazah. Okey, Puan Nur Safina, kalau antara ciri-ciri dengan tempoh ni, sekiranya berlaku dua-dua, mana yang lebih kuat? Berlaku pertembungan, mana yang lebih kuat? Dia pada apa yang saya tahu yang kurang tahu kuat dia suara Puan Safina. Kuat sikit boleh? Dengar tak Ustazah? Ataupun saya yang ni. Okey, boleh dipersilakan. Okey. Yang lebih kuat adalah satu tempoh waktu. Tetapi bergantung kepada kebiasaan seorang wanita. Kalau period dia memang regular,
Jadi dia kena gunalah tempoh waktu yang regular. Kalau period dia tidak regular, dia guna tempoh waktu yang 15 hari period, dan hari yang ke-16 tu darah ada atau tak, dia kena tetap solat. Wallahualam, Ustazah tolong betulkan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ni dah masuk kaedah terus ni. Subhanallah. Terbaik Puan Safina. Betul. Cuma pada asasnya sekiranya berlaku pertembungan lah. Kalau macam yang Puan Safina kata tadi betul, itu bagi orang yang ada mu'taddah, ada dia punya kebiasaan, okey, itu pada kebiasaan. Tapi kalau kita kata orang ni secara umum, kita tak bincang tentang orang yang ada kebiasaan ataupun orang yang tak ada kebiasaan. Di antara dua ni yang paling kuat ialah yang pertama, this one. Ini paling kuat, iaitu tamyiz. So ciri-ciri masih duduk di nombor 1 berbanding dengan tempoh. Okey, ciri-ciri nombor 1. Kejap lagi kita akan tengok satu persatu, tapi izinkan dulu untuk kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damul haid, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan tentang darah haid itu. Kenapa kita kena bincang pasal darah haid? Sebab darah haid ni darah haid ialah satu jenis dan darah istihadah adalah satu jenis, iaitu kepada siapa? Fatimah binti Hubais allazi rawiyatuhu, ni ada tergugur ni, an Aisyah radhiyallahu anha haitsu qala laha damul haid aswadu wa inna lahu raihatan fa idza kana dhalika fada'is salah wa idza kana al-akharu faghtasili wa salli. Baik. Darah haid ialah sesuatu yang hitam, ini ciri ya. Dan yang kedua dia berbau. Ini ciri darah haid. So ciri darah haid yang pertama pada warnanya. So kita nak ukur tamyiz pada apa? Pada warna dahulu. Kalau dia hitam kemerah-merahan, ya dia sangat kuat untuk kita katakan dia haid. Dan bila masa pula untuk istihadah? Bila dah jadi warna dia tu warna perlahan. Dia ada dua warna. Ada warna yang kuat, bermula dengan merah kehitam-hitaman. Ini warna haid. Dan apabila dia warnanya perlahan, dhaif. Apa dia warna perlahan? Warna perlahan itu dah warna pinkish. Bukan warna merah lagi, tapi warna pink dah. Pernah alami? Pernah tengok? Ya, apabila dah warna perlahan, dia tidak lagi memiliki ciri-ciri darah haid, maka dia akan berpindah kepada ciri darah istihadah. Okey? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua dari sudut apa ciri-cirinya ialah bau dia. Bau dia. So darah haid, bau dia memang ada bau yang tidak menyenangkan. Bau dia tak indah, bau dia hanyir, bau dia tengit. Dia ada bau dia. Bau dia macam kalau letak dekat hidung kita bau, dia akan macam mencucuk macam tu. Dia ada bau. Tapi kalau darah itu darah tu tak ada bau, kan? Masa dia keluar pun tak ada bau. Tak ada bau. Darah dia macam relax je. Kuat pun tidak, perlahan pun tidak baunya, maka itu adalah ciri darah istihadah. Baik. Dan Nabi SAW kata فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ, kalau ada dua tadi, ciri tadi, kamu kenapa? فَدَعِي الصَّلَاةِ, iaitu kamu kena jauhilah ataupun tinggalkanlah salat. Tapi kalau dah habis, kanal akharu, kalau dah habis dah kering, maka kena mandi. Di sini maksud mandi ialah mandi wajib. Sebab haid ialah hadas besar, maka dia kena mandi wajib dan kemudian dia kena tunaikan solat. Okey? Baik. Kita tengok dia punya definasi dulu. Okey? Setakat ni okey sahabat-sahabat? Boleh? Kita masuk-masuk je, kita terus pergi praktikal terus kan. Kita terus nak, kalau kita kata point tu, kita terus masuk kepada point supaya kita
Bila datang apa-apa masalah berkaitan dengan darah ni, kita boleh selesaikan. Baik. Apakah definisi para ulama apabila nak menjelaskan sesuatu perkara secara akademiknya akan dimulakan dengan ta'rif ataupun definisi. Biasa kita tak suka. Kita terus je nak masuk masalah. Tapi secara ilmiahnya kena mula dengan definisi kerana pada definisi dia ada jami' wal mani'. Dia menghimpunkan semua perkara dan dia menghalang perkara yang tidak ada kaitan dengan diri dia. So apabila kita faham definisi, insya-Allah kita boleh faham apakah perkara tersebut. So kita nak faham dulu, apa itu darah istihadah? Yang pertama, darah istihadah ialah darah penyakit wanita yang keluar daripada hujung saraf yang berada di bawah rahim yang dikenali sebagai azil selepas tempoh sebanyak-banyak haid dan ataupun selepas tempoh sebanyak-banyak nifas ataupun darah keluar berterusan selepas hari kebiasaan haid. Okey? Darah tersebut bukanlah melalui suatu proses yang mana ada gumpalan darah yang akan terbentuk di dinding rahim kita yang diturunkan kerana menunjukkan proses normal manusia, normal seorang wanita, tapi tidak. Dia adalah proses yang tidak normal. Sebab tu digelarkan sebagai darah penyakit. Okey? Dan dia keluar masih lagi di dalam rahim. Cuma dia bukan keluar daripada pangkar rahim. Okey? Baik, kita ni sikit. Dia tak keluar daripada pangkar rahim. Kalau keluar pada pangkar rahim, pangkar tu maksudnya yang atas lah kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini rahim kita. Rahim seorang wanita. Kemudian sini akan keluar, hujung ni adalah faraj lah. Yang kita nampak yang hujung, yang kita nampak yang keluar, semuanya darah, sama. Tapi dia daripada tempat yang kita kata berbeza. Walaupun masih lagi di dalam rahim, tempat berbeza. Sini kita nama pangkar rahim. Yang sini kita nama hujung rahim. Ataupun bawah lah, dalam definisi yang digunakan ni adalah bawah rahim. Bawah tu dekat bawah lah, hujung. Ini pangkal. Okay? So pangkal rahim ini adalah darah haid. Nanti kan darah tu akan berkumpul kat sini. Walaupun keluar di tempat yang sama, tu yang jadi confused tu, keluar tempat sama. Tapi dekat dalam ni tempatnya berbeza. Di manakah akan keluar ataupun terkumpul kelukaan tersebut ataupun kumpulan darah tersebut sangat berbeza. Dia berada di istihadah yang bawah ni, hujung rahim. Istihadah. Okay? Jangan malu. Belajar fiqh tak boleh malu. So, lepas ni kalau ada soalan apa-apa saja, boleh saja buka mic. So, kita terus akan berbicara sebab saya minta maaf sangat, saya tak boleh lama. Jam 11 saya dah kena mula ceramah lagi satu. Jadi saya kena habiskan mungkin lebih kurang 5 minit sebelum pukul 10 lah, pukul 11. Jadi kalau ada soalan daripada sekarang pun, tak ada masalah, kita persilakan. Baik. Sama ada darah haid tadi, dia berterusan daripada haid, darah haid lah, istihadah, dia berterusan daripada darah haid ataupun darah nifas, kedua-duanya kita namakan dia adalah istihadah. Tak ada beza lah. Istihadah disebabkan yang bersambung dengan haid ataupun istihadah yang bersambung dengan nifas. Tak ada masalah. Sama je. Semua adalah darah penyakit. Baik. Patutnya saya kena bincang yang ni dulu. Okey, tak apa. Yang ni kita dah buat dan sahabat-sahabat pun boleh tengok balik nanti video ni. Sebab kita letak dekat Facebook dan insya-Allah kita akan masukkan juga video ni ke YouTube. So sahabat-sahabat yang suka layan YouTube, jemput-jemput untuk pergi ke YouTube channel Ustazah Nurul Hidayah. Dekat sana kita akan letakkan video ni. Sebab dekat Facebook lain sikit. Facebook kadang-kadang dah banyak sangat live
dia duduk bawah. Tapi dekat YouTube senang nak cari. Okay, YouTube Ustazah Nurul Hidayah. Siapa yang Mai juga dia kata saya tak tahu YouTube Ustazah Nurul Hidayah. Hari ni boleh tengok kat ruangan komen, insya-Allah kita ada tim respon kita, Ustazah Anis akan berikan link untuk YouTube channel. Kita akan masukkan di sana, boleh tengok dan rujuk semula. Baik, perempuan ada 4. Okey, perempuan ada 4 jenis. Sama ada dia duduk dalam keadaan nombor 1 iaitu haid, nombor 2 iaitu suci. Balik elok saya. Suci 1. Dia sama. Dia memang asal keadaan manusia suci. Haid tu dia mendatang. Okey. Nombor 3 istihadah. Dan yang keempat darah yang rosak. Okey. Kita terang yang ni dulu. 4. Siapa yang dekat Facebook tu yang ada kawan-kawan yang selalu pening-pening tu, tolong tag ataupun share pada dia. Share dekat masing-masing, tulis nama dia supaya ramai-ramai insya-Allah kita boleh perhalusi hari ni masalah haid kita ataupun masalah kawan-kawan kita. Perempuan ada 4. Sama ada dia berada di zon suci, zon haid, zon istihadah ataupun zon rosak. So kita tengok dulu. Suci ni apa? Suci ni maksudnya dia tak ada langsung apa-apa darah yang keluar pada farajnya. So clear. Tu yang agaknya orang buat jenama clean and clear kan. Tapi tu cuci muka kan. So memang clear. Suci. Yang kedua ialah perempuan itu bila datang sahaja darah dan darah tadi bersama dengan ciri-ciri. Kita dah sebut tadi. Ciri-ciri darah haid iaitu yang pertama, ciri darah tadi dia ada warna yang kuat. Dan yang kedua, dia ada ciri dari sudut baunya tadi. Sebenarnya dia ada lagi lah. Kalau nak sebut ciri-ciri yang lain, kerana perempuan ni, Nabi kata perempuan dia tahu dah darah tu darah haid ke tidak. Sebab dia ada rasa. Betul tak? Kalau darah haid ni dia datang, perut kita akan rasa tak selesa. Itu pun ciri-ciri juga. Dia akan datang dalam keadaan hormon kita tu berbeza berbanding dengan hormon yang biasa. Tu apabila ada darah dan ada benda tersebut, maka kita kata dia adalah haid. Nombor 3, sama ada yang ni, nombor 1, nombor 2 ataupun nombor 3 iaitu istihadah. Okey, istihadah ini dia ada darah tetapi darah tersebut tiada sifat darah haid. Senang kan nak terang pada sahabat-sahabat, darah istihadah tu apa? Dia ada keluar darah, tapi darah tersebut dia tidak ada ciri darah haid. Ini yang kita panggil istihadah. Nombor 4 ataupun wanita, dia berlaku yang keempat iaitu darah fasid ataupun fasad, darah rosak. Ustazah yang ni tak pernah dengar. Darah rosak ni kebiasaannya berlaku pada kanak-kanak yang belum berusia 9 tahun tapi dah keluar darah. Ya, darah itu sudah keluar kan. Kita pun kata takkanlah baby umur 2 tahun dah keluar darah kan. Ini adalah darah yang rosak. Darah fasid ya, mungkin berlaku sesuatu yang bukan sahaja macam istihadah tadi tetapi sesuatu yang mungkin lebih lagi daripada itu, maka dia perlu dirawatlah ya apabila keluar sebelum usia 9 tahun apa? Qamariyah. Ya, dia bukan kira syamsiah tapi qamariyah. Okey. Baik. Setakat ni boleh faham? Okey, saya nak tengok kalau ada soalan dah ke? Okey, saya baca kat sikit ni. Daripada pusat Islam, dia pusat Islam kata boleh diberikan kepada sahabat-sahabat yang telah bersama dengan hari ini, dengan program hari ini, boleh tekan link untuk kehadiran kaki tangan dan student. Okey, jangan lupa dengar, lepas tu tak isi pula borang kehadiran. Okey, kena isi borang kehadiran, insya-Allah ada markah yang akan dikira. Baik, tempoh kita masuk terus kepada berapakah tempoh haid ataupun istihadah. Maksimum tempohnya ialah, kita tengok sini,
15 hari. Okay, tempohnya 15 hari. Okay, kalau kita tengok garis panjangnya sampai sini 1 hari bulan sehingga 30 hari bulan. Okay. Tempoh masa untuk istihadah dia yang mana memang lebih daripada garis 15 hari. So, separuh daripada bulan, sekiranya masih lagi keluar darah tersebut, maka dikira sebagai darah yang istihadah. 15 hari ke atas. Ini adalah tempoh istihadah. Ini umum ya, sahabat-sahabat, ini umum. Macam yang Puan Safina sebut tadi, Puan ke Cik Puan? Cik Puan Safina sebut tadi, tengok kepada adat dia. Kalau orang tu ada adat, lain cerita dia. Kejap lagi kita cerita. Ini umum. Secara umumnya, kalau seseorang tu dah lebih 15 hari, ini memang dah confirm dah. Lebih daripada 15 hari, dia bukan haid. Di sini zon haid. Ini haid. Tapi ini dah masuk zon istihadah. Okey? Alhamdulillah. Setakat ni, okey kan? Sahabat-sahabat di Facebook, sahabat-sahabat di Zoom, okey? Kalau okey, kita terus lagi, kita nak jalan lagi. Okey. Okey, sebelum kita nak masuk kepada sifir ini, kita ada sifir dan sebelum nak masuk sifir ini dia agak complicated, tapi saya nak pergi kepada benda yang utama antara yang kenapa sebab kita nak belajar. Okay? Kenapa kita kena belajar haid dan istihadah? Sebab dia berkait langsung dengan solat, berkait langsung dengan baca Quran, berkait langsung dengan hubungan suami isteri. Okay? Baik. So kita silap ni. Sekejap. Boleh betul tak kat sini? Okey. Okey. Baik. Sahabat-sahabat, kita nak tengok sikit apakah kaitan ataupun perbezaan di antara haid dengan istihadah dari sudut ibadah. Okey, yang ni kena ambil tahu. Sebab ada orang ramai yang satu dia tak kenal darah. Darah dia, bila dia keluar je darah, semua dia kata haid. Ini masalah. Sebab masalahnya apa? Dia akan membawa kepada masalah yang kedua, iaitu masalah ibadah. Yang mana seorang mukallaf, selagi mana dia berakal, selagi mana dia balik, selagi mana dia mampu, maka dia ada ibadah yang wajib untuk dia lakukan. Ada yang buat? Tak tahu. Okey, tak apalah, kejap lagi. Okey, masuk kelas. Pukul 11 sampai kelas. Okey. So jadi dia kena mengikuti apa yang sepatutnya dilakukan. Contoh kalau dia datang haid. So dia tak boleh solat. Kalau dia solat dalam keadaan haid, maka dia berdosa. Boleh buat soalan lah. Siapa yang solat tapi dia berdosa? Siapa yang baca Quran tapi dia berdosa? Siapa? Orang yang haid lah jawapannya. Orang yang haid, solat dia berdosa. Maka orang yang datang istihadah, dia sangka itu adalah haid dan kemudian dia tak solat. Kan? Relax je. Kita tanya. Kan? Kawan rumah kita. Katalah sama-sama kita duduk dengan kawan-kawan, student. Kawan kita cakap, saya tak pernah tengok awak solat 3 bulan dah ni. Dia kata, saya period. Jawab tu confident. Jawab tu confident. Tapi rupanya, apabila lebih daripada 15 hari, sebenarnya dia bukan lagi istihadah, bukan lagi haid, tapi istihadah yang mana mewajibkan diri dia untuk terus menunaikan solat. So, kita nak tengok. Darah haid tak boleh menunaikan solat. Ya? Tak kisahlah solat sunat ke, solat qada ke, solat fardu ke, solat sunat, tak kisah. Semuanya haram. Kerana apa? Syarat untuk seseorang itu
memasuki ataupun sahnya seseorang itu salat. Kan? Ingat tak kita belajar syarat sah solat ialah tahur. Iaitu apa? Suci daripada najis, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Untuk perempuan suci daripada haid dan nifas. Ada tak sebut suci daripada istihadah? Kan? Tak kena tengok balik. Oh tak ada lah Ustazah. Sebab istihadah bukannya menjadikan seseorang itu untuk tidak wajib untuk solat, tetapi haid dan nifas sahaja. Suci pada haid dan nifas, barulah dia tidak suci daripada haid dan nifas. Suci pada haid dan nifas baru menjadi syarat sah untuk solat. Jadi untuk orang yang mengalami istihadah, dia perlu solat. Baik, kita tengok pula puasa. Puasa dalam bulan Ramadan. Puasa dalam bulan Ramadan, puasa wajib. Puasa dalam bulan-bulan selain pada Ramadan, puasa sunat. Puasa bagi orang yang haid juga, dia boleh tinggalkan puasa tersebut. La tasum, la tusalli, wa la tasum. Dia tak salat dan dia tak puasa. Untuk orang yang datang istihadah, kan, maksudnya dalam sebulan puasa tu, pasti paling kurang 15 hari dia kena qada. Dia kena qada pula. Dia kena puasa sebab istihadah. Melainkan nifas. Sebab nifas dia lebih daripada dia 60 hari. Dalam tempoh 60 hari boleh jadi sebulan tu dia tak puasa. Sebab apa? Nifas. Tapi kalau haid tak mungkin. Tak mungkin. Sifir untuk istihadah ini minimumnya berapa? Istihadah ini dia tidak ada minimum. Sebanyak-banyaknya ataupun paling kurang, silap. Minimumnya istihadah ni mungkin akan jadi tak ada minimum lah senang kata, tapi sekurang-kurangnya adalah 15 hari. Ya, maksudnya waktu suci. 15 hari apa? Waktu suci tu baru dia akan terus pindah kepada zon istihadah, bukan lagi zon haid. So jadi dia kena puasa. Yang nombor 3 ialah antara yang dikira sebagai ibadah, ta'abbud kepada Allah. Ibadah kepada Allah ialah apabila kita membaca Al-Quran, apabila kita memegang Al-Quran, apabila kita menanggung Al-Quran, ini juga ibadah. Sebab kitab Quran ni dia bukan macam kitab-kitab buku-buku. Kan? Buku-buku agama pun tak sama. Kitab Quran ni kitab yang suci. Jadi orang yang nak pegang mesti la yamassahu illal mutahharun. Orang yang suci saja boleh pegang Quran. Dia ibadah. Pegang tu buat ibadah. Subhanallah. Baca ibadah. Dengar ibadah. Tapi kalau orang yang haid dia boleh dengar. Tapi tak boleh baca. Melainkan adalah contoh kalau macam dia nak belajar, dia nak niat zikir, itu lain cerita. Tapi kalau untuk ta'abbud, untuk dia buat sebagai ibadah, dia tak boleh pegang, tak boleh baca. Kalau orang istihadah boleh tak? Jawapannya boleh. Tadi pun saya tersilap. Boleh. Jawapannya orang istihadah dia boleh pegang, dia boleh baca, dia boleh sentuh Quran. Habis Ustazah, darah tu keluar. Macam mana pula Ustazah? Baik, kita cerita macam ni. Orang istihadah ni, ya, saya rasa saya stop kejap. Stop share kejap supaya nampak berbeza dari sudut ni. Contoh kalau kita kata orang yang istihadah ini dia memang keluar darah. Okey, keluar darah. Tapi dia dah wuduk. Dan cara wuduk orang istihadah berlainan dengan cara orang wuduk biasa. Orang kalau dia suci, dia ambil wuduk selagi mana dia tak kentut Kak, kan? Bunyi macam-macam pesen lah, put, pet, pret, kan, tak kisah. Selagi mana tak batal dia punya wuduk tersebut, selagi itulah dia masih berwuduk. Orang istihadah, dia punya batalnya wuduk dia bukan dengan keluar lagi darah, tidak. Tapi batalnya wuduk dengan habis waktu. Kan Ustazah tak pernah dengar pula. Sebab kita jarang nak bincang khusus, tapi bagus. Terima kasih Puan Eli daripada Pusat Islam OPSI. Siapa yang belum like lagi Pusat Islam OPSI, student dan juga kaki tangan, jom sama-sama kita menaikkan Pusat Islam kita. Siapa lagi yang nak bantu Pusat Islam kita yang membekalkan bekalan-bekalan rohani supaya kita selamat dunia akhirat, insya-Allah. Like Facebook Pusat Islam OPSI,
boleh follow, insyaAllah banyak program yang sangat bermanfaat untuk kaki tangan dan student. Sahabat-sahabat, kalau kita tengok dari sudut habisnya ataupun batalnya wuduk seseorang yang istihadah ialah apabila berakhir solat. Berakhir waktu solat. Contoh kita ambil zuhur. Dia nak solat. Tetap dia wajib untuk solat zuhur, dia kena solat apabila dah azan. Okey? So azan dulu baru dia solat. Baru dia wuduk. Sebelum wuduk dia kena istinja dulu. Ada tak slide yang istinja ni Hanis? Istinja ada? Tak ada ya? Okey, tak apa. Tak ada masalah. Okey. So jadi dia kena solat, dia kena istinja satu. Yang pertama semula. Yang pertama masuk waktu dulu. Sebab kalau dia istinja luar pada waktu. Contohnya dia nak solat zuhur, dia istinja dan wuduk pada pukul 12.30. Masa tu belum zuhur lagi. Tak sah dia punya wuduk dia tu. Okey. So yang pertama masuk waktu. Yang kedua dia kena istinja. Oh, tak faham pula istinja apa Ustazah ya? Istinja tu cebok kah? Cebok. Membersihkan kubul dan dubur. Tempat keluar darah tadi tu kita bersihkan. Kita cebok. So cebok ataupun istinja baru wuduk. 3. Yes. Jadi kalau boleh kita pakailah juga something supaya tidak mencemarkan kita punya telekung nanti. Okay? So selepas pada 3 benda ni kita boleh solat. Lepas kita solat boleh tak nak solat ba'diyah? Boleh. Kita boleh buat solat sunat, kita boleh buat solat qada, tak ada masalah. Ada orang kadang-kadang dia keluar darah haid, darah istihadah, minta maaf. Dia keluar darah istihadah, dia solat kelang kabut. Sebab apa? Takut darah keluar lagi. Dah kalau dia istihadah, nama ni pun memang darah tu keluar, tak ada masalah. Solat seperti seadanya, kan? Dengan ketenangan. Cuma janganlah selepas dia wuduk tadi tu, kan, pergi tengok, sedap pula drama ni, layan dulu, kan. Dalam maghrib tu pendek, layan dulu drama jam 7, kan. Lepas tu wuduk, lepas tu selang pula. Kalau boleh, dia kena terus solat. Daripada wuduk tadi, dia terus menunaikan solat. Dan selepas dia solat, dia nak solat ba'diyah, nak solat qada, semua boleh, tak ada masalah. Solatnya dikira sebagai seorang yang daimul hadas. Dia bukan suci. Sebab suci lain. Dah hilang dah tadi. Yang pertama tadi suci lain. Dia hukumnya apa? Istihadah ini dia hadas juga. Sebab hadas ni maksudnya keluar sesuatu daripada kubul dan dubur kan. Istihadah. Maka dia dinamakan sebagai yang sentiasa berhadas. Dan kalau dia nak baca Quran, boleh tak Ustazah nak baca Quran? Boleh. Selagi mana tak habis waktu zuhur, selagi itu wuduk tu ada. Walaupun dia masih dalam keadaan keluar, dia keluar lagi darah tu, dia memang sentiasa berhadas, tapi wuduk dia tidak batal apabila azan sahaja asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan asar, maka batallah wuduk dia, maka asar tadi dia kena pakai wuduk baru. Subhanallah. Baik, kita ambil sedikit. Kalau ada soalan boleh tulis dekat ruangan komen. InsyaAllah kita akan cuba untuk menjawab di Facebook. Ada soalan ke Facebook sahabat-sahabat kita yang nak bertanya soalan, tak ada masalah. Kita cuba untuk meraihkan yang berada di Facebook. Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey. Ada soalan daripada Kak B. Sarudin Karim. Kak B kata, okey, salam Ustazah, lepas bersalin kita berpantang 44 hari kan, tapi dalam masa 44 hari tu kalau darah dah kering dan tak keluar lagi, lepas tu kita bersuci mandi wajib, lepas tu kita solat. Boleh ke Ustazah pada masa itu belum habis pantang lagi minta pencerahan Ustazah? Okey, betul. Tak ada masalah sebab pantang adat. Nifas adalah ibadah. Maksudnya bukan ibadah lah. Nifas itu akan berkait dengan masalah ibadah. Pantang adat. So, adat pantang berbeza-beza.
Kalau orang Melayu 44 hari. Kalau orang Jawa 30 apa nama, ada yang 3 bulan sahaja. Dia tak kira pakai ada 44 hari. So kalau orang mungkin beza-beza ikut adat. Dan bila haid haid pula nifas dengan kesucian itu dia kait dengan ibadah. So jadi tak ada masalah bila dah habis kurang pada 44 hari pun dia boleh sahaja terus menunaikan solat, mandi wajib dulu dan dia menunaikan solat walaupun dia masih lagi berada dalam keadaan pantang. Okey? Cantik Kak B kita. Thank you very much. Puan Nina Nurin. Puan Nina Nurin kata Assalamualaikum Ustazah dan sahabat-sahabat Jannah. Masya Allah. Thank you very much. Yang tengok di Facebook, sahabat-sahabat opsi juga student dan kaki tangan boleh isi borang yang telah diberikan oleh Tuan Muhammad Ali Abdul Malik. Okay, thank you very much. Okay, sahabat-sahabat sikit lagi kita baca soalan dulu. Okey, okey. Puan Siti Maria kata, "Salam Ustazah, ada buat kelas bersiri tentang darah wanita tak? Saya berminat nak join." Masya-Allah. Boleh. Kita ada beberapa kelas memang yang berkait dengan darah wanita. Kita boleh join antaranya kelas bersama dengan Masjid Petaling Jaya dan juga Ilmu Nuwairah, insya-Allah. Nanti kita beritahu kepada Puan Siti Maria. InsyaAllah terus follow FB Pusat Pengurutan Zakat. Pusat Pengurutan Zakat FB Ustazah Nurul Hidayah. InsyaAllah kita akan terus bersama mengikat keilmuan dakwah kita dengan ilmu. Sahabat-sahabat, izinkan saya untuk sikit lagi kita pergi kepada yang keempat, walaupun dia agak pening tapi saya akan cuba untuk ringkaskan untuk tempoh masa ni lah. Okey, yang muqtadah mumayyizah ni. Okey. Dia keluar tak? Dia keluar tak Anis? Kenapa dia keluar macam ni? Dia delay sikit. Kejap, cuba stop share dulu. Share screen. Yang sini. Agak salah ni ke? Dia keluar yang Nur Hidayah ni. Betul tak? Betul. Jadi. Alhamdulillah. Okey. Kita ambil ni kejap. Lepas tu kita akan masuk kepada soalan Maisarah Razali. Okey? Mubtadi'ah, mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghairu mumayyizah, mubtadah mubtadi'ah, mubtadah mumayyizah, mubtadah ghairu mumayyizah. Pening ke tak pening? Okey, dia ada 6. Okey. Saya terangkan dahulu apa itu mubtadah. Okey, mubtadah ialah seseorang yang kali pertama didatangi haid. So for the first time dia datang haid, contoh budak umur 9 tahun tadi ataupun 10 tahun, kita punya golongan dia adalah golongan mubtadi'ah. Okey, mubtadi'ah ialah golongan yang asal, bada'ah, iaitu yang kali pertama lah, baru. Baik, nombor 2, mu'tadah. Mim, ain, ta, alif, dal, ta, mu'tadah. Mu'tadah ialah orang yang dah mempunyai adat. Jadi patutnya saya tak payah akak rasakan kena pakai tisu. Ini dia keras, dia macam lekat. Tisu tu lebih laju. Tisu tu licin. Okey. Ya. Kita buat balik. Ni hari pertama. Ni hari ke-15. Okay, tengah-tengah kan? Okay, thank you very much. Okay. So, bila kita kata mu'tadah, asal perkataan adah, iaitu dia ada kiraan dia yang tersendiri. Dia dah ada dia punya hari. Contoh, sahabat-sahabat, kalau orang tak tanya kepada kita berkaitan dengan darah, soalan pertama yang saya akan tanya ialah, Puan ada hari yang biasa Puan datang tak? Kita akan kena tanya tu dulu.
Kalau dia ada hari yang memang kebiasaannya saya datang 6 atau 7 hari Ustazah. So dia kena ambil pada yang ni, mu'taddah. Apa bezanya dengan orang yang ghairu mu'taddah, orang yang tidak ada adat. Ada orang yang mu'taddah, ada orang yang tak ada adat. Orang yang tak ada adat, contohnya begini. Orang yang ada adat dulu kita ambil. Orang yang ada adat, katalah dia biasa datang haid 1 hingga 7 hari bulan. Separuh Malaya, 7 hari bulan. So 1 dengan 7 ni, sehingga 7, inilah adalah hari haid dia. Dia kata, Ustazah, saya memang mu'tadah saya, kebiasaan saya 7 hari. Dan kemudian kita tanya, bila nak ambil kebiasaan ni bila? Jawapannya pada 2 ataupun 3 bulan sebelum itu, ataupun 2 ataupun 3 bulan sebelum itu. Bukannya mu'tadah ni nak kira masa umur 9 tahun masa period tu, berapa hari tempoh dalam sebulan kita haid, tapi kita ambil yang bulan yang terdekat dengan kita. Contoh macam sekarang bulan apa? Bulan 6 kan? Tengok bulan 5, tengok bulan 4. So kalau sama lebih kurang, itulah kebiasaan diri kita. Okay? Sekiranya datang lagi darah pada 10, 11, 12. Sedangkan kebiasaannya dia haid 7. Maka dekat sini kita akan tanya kepada dia soalan. Soalannya yang pertama, apakah ciri darah haid? Yang kedua, kalau ciri darah haid ini tidak ada, maka kita akan pakai tempoh. Ni yang saya terang awal-awal tadi. Kenapa kita kena tengok yang pertama ciri mumayyizah. Kat sini pun dia dah tuliskan. Mumayyizah dengan ghairu mumayyizah. Apa maksud ghairu mumayyizah? Tak boleh nak beza. Kalau tak boleh nak beza, terpaksalah. Kita pun kira sebagai sesuatu yang masuk daripada mu'tadah, dia ada adat. Contoh yang nombor 4 ni. Mu'tadah. Bisama fa anzilu wa in kana fi ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fa yassarhu wa in kana haraman fatahharhu wa in kana ba'idan faqarrabhu bihaqqu duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataini ibadaka salihin. Setelah saya nak tolong tutupkan mic, macam tak keluar pula. Sahabat-sahabat yang ada bersama dengan kita dekat Zoom, okey, dah okey kot. Ya, harap-harap okey lah ya. Okey. Alhamdulillah, kita share balik. Kita share balik ini. Kita keluar balik Ciri-ciri, contohnya, macam tadi, dia dah ada adat. Adat dia ghairu, dia dah ada mu'tadah, dia ada 7 hari. Dan kemudian dia keluar darah haid, kita akan tanya, macam mana ciri darah haid tu? Kalau dia tahu ciri darah haid tersebut, ini cair, tak ada bau, senanglah. Terus kita ambil, boleh kita kata yang ini adalah istihadah. Tapi katalah kalau ciri-ciri tersebut masih lagi mumayyizah, nombor 3. Tengok nombor 3, mu'tadah mumayyizah. Masih lagi ciri darah tersebut boleh dibezakan, maka kita still lagi mengatakan yang ini adalah tempoh haid dia. So walaupun sampai 15, 1 hingga berapa tadi? Saya sebut 13 1 hingga 13 tadi dikira sebagai haid si bulan ini kerana darah dia ada ciri-ciri haid. Ciri-ciri haid tu okey. Itu nombor 3. Tapi kalau ghairu mu'tadah, dia mu'tadah tapi ghairu mumayyizah, maksudnya dia tak boleh nak beza. Nak kata tak berbau macam bau. Nak kata tak merah macam merah. Ini namanya
tak boleh nak beza. Mumayyiz tu maksudnya yang boleh membezakan antara ciri darah haid dan ciri bukan darah haid. Kalau tak boleh nak beza, bila kita tengok kepada tempohnya biasa dia 7 hari saja. Maka walaupun kurang pada 15 hari, dia still dikirakan sebagai hari-hari istihadah. Maka sekiranya berlaku macam ini adalah contoh untuk orang nombor 4. Mu'tadah ghairu mumayyizah, yang mana darah itu dikira sebagai istihadah pada hari yang ke-7 ataupun hari ke-8 hingga hari yang ke-13. Okey? Baik, kita pergi mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah nombor 5. Ini nombor 5. Yang ini budak yang kali pertama. Baru sahaja datang haid kali pertama. Dah datang kali pertama, kemudian kita boleh tengok. Ada budak datang kali pertama, tapi dia tak boleh tengok. Contohnya, kalau mubtadah mumayyizah dengan mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yang mumayyizah ni dia keluar darah tu, terus kita nampak darah tu warna merah kehitam-hitaman. Kita tanya kat dia, kakak selesa tak perut? Macam rasa sakit perut. Itu mumayyizah. Ada ciri-ciri darah haid. Tengok pula baunya. Bau dia memang tak enak. Baunya tengik. Maka dia adalah haid terus. Sebab apa? Dia kali pertama mubtadi'ah dan kemudian boleh dibezakan ciri darah tersebut. Dan yang terakhir, mubtadi'ah ghairu mumayyizah, dia kali pertama datang haid dalam seumur hidup dia. Lepas tu bila tengok darah tu, tak tahulah ibu, ini apa benda ni bu? Dia tak tahu, ibu dia tengok, nak kata haid macam cair sangat. Nak kata bau pun macam tak ada bau. Maka ini kita sebut sebagai apa? Dia dah 9 tahun dah. Maka itu dikira sebagai istihadah. Dia bukan lagi haid. Haid ada ciri-ciri dia. Sebab tu kita bawakan yang pertama tadi, hadis Nabi SAW, hadis daripada Fatimah tadi, bagaimana keadaan diri dia yang berlaku, iaitu Nabi SAW menerangkan sifat darah haid. Damul haid. Wasafan Nabi sallallahu damul haid, kerana darah tersebut ialah perbezaan sesuatu, kita nak tahu dia adalah haid ataupun istihadah. Jom kita nak jawab soalan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton kita pada waktu ini. Sahabat-sahabat jangan lupa untuk like FB kami, dan kami akan masukkan live ini ke YouTube. YouTube mudah sangat nak cari, type dia lepas ni Ustazah Hidayah, lepas tu haid ataupun istihadah, keluar dah terus. Kita masuk ke YouTube, jadi jangan lupa untuk subscribe. Ada perkataan subscribe tu, tekan dulu butang subscribe. Subscribe adalah percuma, tak payah bayar. Tekan butang subscribe Ustazah Nurul Hidayah, insyaAllah kita akan masukkan ke YouTube. Nina Nurin, semasa kita berada dalam majlis khatam Quran, bolehkah kita alunkan bacaan surah-surah lazim sedangkan kita uzur? Mohon pencerahan. Kalau ikutkan, apabila kita uzur, kita tak boleh bacalah. So kita jangan membaca. Tapi kalau kita nak baca juga, katalah kalau macam kita nak baca juga, ada cara. Cara dia bagaimana? Cuba baca pada mulut tapi bukan dengan suara. Maksudnya kumat kamit. Faham tak? Suara tak ada. Tapi kumat kamit. Itu baca juga. Dia bukan baca. Itu bukan baca. Tapi kita rasa, bila kita dah hafal ayat tersebut, kita bersih rasa nak ikut, maka boleh ikut dengan kumat kamit. Ataupun ikut dalam hati. Boleh, tak ada masalah. Tak adalah sampai kita nak letak lagu supaya kita tak terikut kan. Tak perlu. Sebab yang baca tadi mesti ada suara yang paling kurang didengar oleh telinga kita. Kalau tak ada suara, dia bukan baca. Maka cuba buat yang tu dulu. Kumat kamit ataupun baca dalam hati. Tapi kiranya tak boleh juga, cubalah tukar, jangan niat membaca Al-Quran, niat untuk berzikir ataupun sedang belajar. Okey? Baik. Maisarah Razali. Salam Ustazah, bagaimana mulanya kiraan darah istihadah jika kita sudah datang haid dalam tempoh 13 hari dan kemudian suci 2 hari, kemudian datang semula darah dalam tempoh yang panjang. Maka yang 13 hari tadi tu, tengok ciri darah tu, adakah total 13 hari memang dia pekat, kuat ciri darah,
ada tak bau, ada tak ciri-ciri lain. Kalau ada, ya total 13 hari itu adalah haid. Maka yang mana darah tu datang semula selepas 15 hari walaupun dia ada ciri darah haid, tapi di sudut tempohnya dah tak boleh dah. Tempohnya dia tak boleh kira haid. Sebab seseorang tu dalam kehidupan dia mesti paling kurang 15 hari dalam sebulan dia solat. Nah, mesti suci. Ini tempoh minimum suci. Tempoh minimum suci berapa hari? 15 hari. So dia kena baca dan solat. Okey. Ada soalan? Okey, daripada Zoom. Sampai-sampai pada Zoom kalau nak berikan soalan terus unmute mic pun boleh, tak ada masalah. Saya stop share sekejap. Soalannya ialah Ustazah, kalau lebih 15 hari tapi sakit perut macam haid, macam mana pula Ustazah? Okey. Apabila dia ada tamyiz, macam kita sebut tadi, tamyiz tu ada. Dia boleh beza. Maksudnya ini memang macam sakit perut ni, tapi sebab apa dah tak boleh, dia tidak boleh menghapuskan terus yang 15. Kaedah asal. Kaedah asal dia tak boleh lari. Kaedah asal iaitu 15 hari itu adalah yang mesti diikuti. Yang mesti diikuti mesti paling kurang 15 hari. Ini mesti dalam keadaan suci. Mesti solat. Ini suci. Walaupun dia ada lagi ciri-ciri darah haid, sebab kadang-kadang memang berlaku, sebab nama pun darah penyakit, kadang-kadang memang ada agak serupa. Contoh orang yang ada masalah pada sis dan sebagainya, memang kadang-kadang tak boleh nak beza, tapi dia masih kena ikut yang 15 ni paling kurang, dia mesti suci. So dia still darah tersebut, walaupun dia sakit perut, tak selesa perut, dia kena jadikan istihadah juga. Okey, sahabat-sahabat, saya ucapkan ribuan terima kasih di atas suatu kerjasama yang sangat baik ini di antara DRL Consultation dan juga Pusat Islam UPSI. Kita akan insyaAllah berjumpa lagi di lain-lain slot. Untuk hari ini kita sampai di sini dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.